Hai, Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan tentang definisi zakat dan zakat perniagaan, dalil, hadis dan riwayat tentang zakat perniagaan, cara pengiraan zakat perniagaan, syarat wajib zakat perniagaan, isu dan cabaran negara Malaysia melaksanakan zakat perniagaan serta cara mengatasi isu dan cabaran negara Malaysia melaksanakan zakat perniagaan. Assalamualaikum, nama saya Norashikin Bahar dan nombor pelajar saya 20204726688 akan membentangkan tentang definisi bagi zakat. Definisi bagi zakat. Zakat merupakan salah satu daripada 5 rukun Islam yang hendaklah dipatuhi dan dilaksanakan oleh umat Islam di atas muka bumi ini. Zakat dari segi bahasa yang asalnya merupakan kalimah zakah membawa maksud bersih dan suci. Mensucikan harta dari tidak mengambil hak orang lain, juga mensucikan hati daripada perasaan hasad dengki dan dendam ialah maksud daripada bersih dan suci dalam zakat. Manakala zakat dari segi istilah pula merujuk kepada mengeluarkan harta yang tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Seperti ayat daripada surah At-Taubah ayat 103. Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu Muhammad itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nuha binti Mokhtar, nombor ID 2020879562. Saya akan membentangkan tentang definisi, dalil, hadis serta cara pengiraan zakat perniagaan. Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh pemilik perniagaan hasil daripada harta perniagaan, sama ada barangan atau perkhidmatan. Zakat perniagaan merupakan satu tanggungjawab yang wajib ditunaikan oleh pemilik perniagaan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Dalil mengenai zakat perniagaan terdapat dalam surah An-Nur ayat ke-37, firman Allah yang bermaksud, ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah, dan serta mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Hadis Nabi SAW tentang zakat perniagaan pula bermaksud Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu menetapkan baginya apa yang difardukan oleh Rasulullah SAW. Dan jika sesuatu harta berkongsi bercampur oleh dua orang, maka keduanya saling mengeluarkan zakat dengan adil, sesuai dengan kadar atau bahagian masing-masing. Hadis riwayat Bukhari. Terdapat juga riwayat yang menyatakan bahawa zakat ini perlu dikeluarkan apabila pemilik perniagaan telah menghitung jumlah wang tunai, hutang pelanggan dan hutang sendiri, serta telah mencukupi haul. Dalam riwayat Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam Kitab Al-Amwal daripada Maimun Ibnu Mihran menyatakan bahawa apabila sudah tiba tempohnya kamu berzakat iaitu cukup haul, maka hitunglah berapa jumlah wang tunai yang ada padamu, dan bagi barang perniagaan yang ada, nilailah ia dengan mata wang. Begitu juga segala hutang pelangganmu yang mampu diharap kembali, hendaklah diambil kira dan kemudian tolakkan hutangmu sendiri. Barulah dikeluarkan zakat atas bakinya itu. Seterusnya ialah cara pengiraan zakat perniagaan. Terdapat 3 kaedah pengiraan zakat perniagaan iaitu modal kerja, modal berkembang dan untung rugi. Kaedah pertama ialah modal kerja. Aset semasa tolak dengan liability semasa serta darab dengan peratus pemilikan saham Muslim darab 2.5%. Kaedah kedua pula modal berkembang. Equity pemilik ditambah dengan liability jangka panjang tolak aset tetap tolak aset separuh tetap darab dengan peratus pemilik saham Muslim darab 2.5%. Kaedah terakhir ialah untung rugi.
Hasil atau jualan atau perolehan perniagaan ditolak dengan belanja atau kos yang ditanggung oleh perniagaan darab dengan 2.5%. Assalamualaikum, nama saya Amira Syazwani binti Amirul Imran dan saya akan membentang syarat wajib zakat perniagaan. Seperti yang kita tahu, terdapat 6 syarat wajib zakat perniagaan, iaitu yang pertama, Muslim, yang kedua, sempurna milik, yang ketiga, cukup nisab, yang keempat, cukup haul, yang kelima, niat berniaga, dan yang terakhir ialah barang perniagaan dan perkhidmatan yang halal. Di sini saya akan menerangkan tentang syarat wajib zakat perniagaan. Yang pertama ialah Muslim. Sebagaimana yang kita tahu, perniagaan yang mempunyai pemilikan bercampur antara Muslim dan bukan Muslim. Hanya sebahagian pemilikan dan kepentingan orang Islam sahaja yang harus dikenakan zakat. Yang kedua pula, sempurna milik. Harta yang dikenakan zakat haruslah ada kesempurnaan dari segi pemilikan, iaitu hak milik aset, dan keupayaan mengurus tasarruf, iaitu mempunyai kuasa penuh ke atas harta. Yang ketiga, cukup nisab. Cukup nisab bermaksud paras minima yang menentukan sama ada wajib atau tidak sesuatu harta itu dikeluarkan zakat. Nisab ialah jumlah atau kadar minimum harta yang kita ada yang harus dizakat. Yang keempat pula ialah cukup haul. Cukup haul dimaksudkan dengan genap setahun sesebuah perniagaan. Penilaian harta perniagaan adalah dengan mengambil kira keadaan perniagaan pada akhir haul. Yang kelima, niat berniaga. Selain untuk mendapatkan perolehan dan keuntungan, ia juga perlu dibuktikan dengan amalan. Niat adalah untuk mendapatkan keuntungan, manakala amalan pula ialah menjalankan perniagaan. Kedua-dua unsur tersebut hendaklah wujud bersama secara berterusan. Dan yang terakhir ialah barang perniagaan dan perkhidmatan yang halal. Perniagaan yang halal sahaja yang diwajibkan untuk berzakat. Semua bentuk perniagaan yang haram, sama ada dari segi zatnya seperti arak dan khinzir, ataupun perniagaan yang berunsurkan perjudian dan riba, tidak diwajibkan untuk berzakat. Haul bermaksud jangka masa setahun bermula daripada cukupnya haul. Sebagai contoh, pada bulan Muharram 1426, duit kita telah mencapai kadar nisab. Maka pada Muharram 1427, ia dikira telah cukup satu haul. Haul dikira berdasarkan kalender Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifahana binti Roslan. Nombor pelajar 2020-894-808. Kali ini, saya akan membentangkan tentang isu dan cabaran menunaikan zakat perniagaan. Isu kita yang pertama merupakan rekod keuangan peniaga yang tidak lengkap. Rekod keuangan perniagaan yang tidak lengkap akan menjejaskan beberapa tindakan susulan yang perlu diambil oleh pengurusan perniagaan itu sendiri. Ini termasuk bagi memenuhi keperluan undang-undang perniagaan yang memerlukan rekod keuangan yang lengkap bagi tujuan pengauditan, pinjaman bank, pentaksiran cukai korporat dan seterusnya dapat membantu dalam pentaksiran zakat perniagaan. Isu dan cabaran menunaikan zakat perniagaan yang kedua adalah peniaga atau pemilik syarikat yang kurang didikan. Kekurangan dalam pengetahuan serta ilmu penilaian dan pentaksiran zakat akan menjejaskan bilangan pembayar zakat. Kita semua jelas bahawa bagi sesiapa pun, sekiranya kita tidak faham dalam sesuatu perkara, maka kita tidak akan membuat apa-apa tindakan. Pendidikan zakat merupakan satu keperluan bagi meningkatkan lagi bilangan pembayar zakat perniagaan.
Ini disebabkan pembayaran zakat perniagaan memerlukan kefahaman teknikal dalam menilai dan mengtaksir jumlah bayaran zakat yang perlu dibayar. Bukan semua perniagaan mempunyai perincian taksiran yang sama kerana cara penentuan butiran perniagaan yang relevan memerlukan pengetahuan teknikal dan yang bersesuaian dengan jenis perniagaan. Isu yang ketiga pula ialah kewajipan pembayaran zakat perniagaan yang masih sama. Tidak ramai yang mengambil tahu tentang kepentingan membayar zakat perniagaan kerana institusi zakat juga tidak mendedahkan hal ini kepada orang ramai. Hubungan pusat zakat dengan peniaga juga merupakan salah satu faktor penting bagi menggalakkan peningkatan pembayar zakat perniagaan. Tanpa hubungan yang akrab akan menyebabkan pihak peniaga tidak memahami atau mengetahui apakah peranan sebenarnya pusat zakat dari segi kutipan dan agihan serta faktor keperluan undang-undang dalam kewajipan membayar zakat. Proses pendidikan yang menyeluruh terhadap kewajipan membayar zakat perlulah dilakukan, terutamanya para ahli akademik, penasihat-penasihat syariat syarikat dan lembaga pengarah syarikat tentang kewajipan ini. Isu kita yang terakhir adalah usaha pusat zakat yang tidak sampai ke kumpulan sasaran. Sebagai rumusan terhadap kajian yang telah kami jalankan, urusan zakat dalam negara kita, Malaysia, masih belum mencapai satu tahap yang boleh dianggap lengkap dan cemerlang. Terdapat halangan atau faktor yang menghalang proses kutipan zakat di kalangan peniaga-peniaga. Perkara sebegini masih berlaku di merata di negeri Malaysia. Antara perkara pokok yang dihasilkan ialah lebih tumpuan perlu dilakukan terhadap memberi didikan kepada golongan peniaga bagi memudahkan lagi cara dan kaedah terbaik bagi memahami konsep keberkatan membayar zakat dan cara bagaimana menarik lebih ramai lagi peniaga untuk tampil ke hadapan dan membayar zakat. Didikan ilmu zakat tidak hanya terletak kepada ceramah-ceramah dan kempen-kempen untuk membayar zakat sahaja. Malahan, pihak yang menguruskan zakat itu sendiri perlu menjadi faktor utama disukai ramai dan lebih mesra dengan pelanggan agar dapat menarik perhatian mereka. Ketulusan dan keberkesanan urusan agihan akan membuat peniaga lebih yakin dan rasa syukur dan mencapai hasrat mereka untuk membayar zakat. Mereka tidak sama sekali menyerahkan bulat-bulat beban keberkatan zakat itu kepada pengurusan zakat. Begitu juga dengan rekod keuangan yang teratur dan terkini akan membawa kepada peningkatan kutipan zakat perniagaan. Oleh itu, pihak pengurusan zakat boleh melihat lebih jauh dan prihatin terhadap perkara yang boleh menyumbang kepada lebih ramai peniaga yang bersedia dan selesa dengan cara dan kaedah pengiraan zakat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Hadira binti Nur Azmin. Nombor pelajar saya ialah 2020-861-038. Saya akan membentangkan tentang cara-cara mengatasi isu dan cabaran menunaikan zakat perniagaan yang telah dibentang oleh Ifahana seketika tadi. Bagi isu rekod kewangan yang tidak lengkap, setiap perniagaan boleh mengupah atau mengambil servis pengauditan swasta bagi memastikan rekod kewangan mereka lengkap. Ini menggalakkan pekerja-pekerja di sesebuah perniagaan itu bersikap jujur kerana aliran keluar wang masuk dapat dilihat. Seterusnya, dengan rekod kewangan yang lengkap, zakat perniagaan boleh dibayar kerana kaedah pengiraan yang dijalankan adalah tepat. Isu yang seterusnya ialah peniaga atau pemilik syarikat kurang didikan tentang penilaian dan pentaksiran zakat. Isu ini boleh diatasi dengan mengadakan kempen zakat di tempat awam. Kempen zakat ini bertujuan bagi meningkatkan kefahaman teknikal zakat perniagaan bagi peniaga-peniaga Muslim seperti kaedah-kaedah pengiraan zakat perniagaan. Umumnya, kewajipan pembayaran zakat perniagaan masih samar di kalangan peniaga Muslim. Jadi,
Isu ini dapat diatasi dengan pihak berkuasa zakat perlu memastikan kewajipan pembayaran zakat selaras dan jelas. Sebilangan besar tidak tahu tentang betapa pentingnya pembayaran zakat perniagaan. Maka, pihak berkuasa seperti Pusat Pengurutan Zakat boleh menyiarkan dan menyebarkan informasi ini di media sosial maupun siaran televisyen. Kaedah ini berkemungkinan besar dapat menarik perhatian orang ramai tentang zakat perniagaan.